المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukuran kebanyakan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini sekali lagi mengizinkan kita untuk berada dalam masjid yang mulia ini. Sama-sama kita baca perkara yang berkaitan dengan ibadah kita, dengan akidah kita dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita dapat kefahaman dan terus yakin beriman dengannya yang dapat kita sungguh-sungguh bertindak dengan sewajarnya supaya kita diterima oleh Allah sebagai hamba-hambanya. Itu kita harus kita mengharap dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhir sekali kita baca dulu muka surat 291. 291 tajuknya Allah dan Qadar dalam akidah Islam. Apa yang dikatakan Qadar, apa yang dikatakan Qadar dalam akidah Islam. Kemudian dalil-dalilnya ada beberapa dalil yang dah kita baca, 4 dalil dah kita baca. Malam ni kita baca dalil yang kelima. Firman Allah Ta'ala. Jadi malam ni kita baca mulai daripada 292 Surat 292 Jawi Rumi tak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Dan tiadalah satu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jugalah yang menanggung rezekinya. Maknanya semua orang Allah dah tetapkan rezekinya. Kalau Allah tetapkan banyak itulah. Kadang dah masuk dalam mulut tu keluar balik, maka bukan rezeki dia. Duit dalam poket kita tu bukan tentu kita boleh belanja. Kadang ada jalan dia nak keluar. Dia ragut dia orang lah, pinta dia orang lah, dia rayu dia orang lah, macam-macam tipu dia orang. Bukan tentu kita bolehnya. Yang tentunya ialah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Mana yang dah kita makan, itu rezeki kita. Mana yang dah kita belanjakan, itulah dia rezeki kita. Yang dalam poket tu, yang kita simpan tu belum tahu lagi. Walau bagaimanapun, semua makhluk yang Allah jadikan di atas muka bumi ini yang mengata sudah tetap rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan dan tiadalah satu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi, yang melata di bumi ini, yang merangkak di bumi ini, melainkan Allah jugalah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat dia disimpan. Mana Allah yang tahu di mana dia akan tempat kediaman dia dan akhirnya kita disimpan di mana. Kita nak orang Ipoh bukan tentu kita disimpan di Ipoh tu ni. Tentu kan? Jangan entah di mana-mana. Kuala Lumpur, okey sikit. Jangan entah di Padang Pasir Sahara kan, mana tahu kan? Jatuh ke terbang tu dom sana je, hilang terus. Atau dalam perut buaya mana tahu kan? Dalam perut rimau. Kita tak tahu kan? Jadi Allah saja yang tahu di mana. Semuanya itu tersurat di dalam kitab iaitu Lauh Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Firman Allah Ta'ala ini dengan tegas menyatakan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki untuk manusia dan memberi makanan sebelum manusia itu lahir ke dunia ini. Siap makan kita malam nak makan apa dah tentu Allah dah tahu dah. Kita tak tahu lagi. Rasa nak makan nasi goreng melangkah, tiba-tiba dah makan kuetiau pula pergi. Bukan tentu kan? Rasa nak makan di rumah, tiba-tiba udah ke kedai pula pergi.
Tak tentu. Atau kadang langsung tak ada rezeki. Ya. Kadang-kadang itu juga. Tambah orang ajar apa saya tu tahu. Kadang tahu ada satu hari tu saya puasa, cerita aje lah ya. Saya puasa. Apa nak buka ni? Jadi beli roti nan. Buka roti nan. Ngajar lepas itu mau dijamu dia roti nan juga. Itu dia nasib pendakwah ya. Jadi isteri-isteri pendakwah ni kena sabarlah. Kadang-kadang dia dah sediakan makanan tu suami tu pada tempat dia ngajar tu biasanya tak ada makan. Entah macam mana dia belum makan malam tu. Dia balik-balik dah kenyang katanya. Isteri janganlah pula merajuk pula ya. Yang penting penat orang masak ni. Ada kalanya tempat yang kita ngajar tu biasanya ada makan. Tiba-tiba ayu liur macam malam tu. Balik kena ngabar isteri masak nasi. Di mana dia masak lagi tak pelapor ni. Itu di antara perkara-perkara yang dialami oleh pendakwah-pendakwah ni Yang sebenarnya semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ni hanya menjalankan apa saja yang ditentukan oleh Allah Taala. Jadi firman Allah Taala ini dengan tegas menyatakan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi rezeki untuk manusia dan yang memberi makanannya. Sebelum manusia itu lahir ke dunia ini, makanan dan minuman mereka sudah disediakan oleh Allah. Begitu juga umurnya, lamanya di dunia ini, semuanya sudah ada takdirnya. Sudah ditulis dalam Lauh Mahfuz. Kita manusia hanya menjalani takdir Allah itu sahaja. Itu dalil Quran 5 ayat Quran yang menjadi dalil bahawa segala-galanya itu ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ya, tengok yang pertama apa dalilnya. Tidak ada suatu kesusahan atau bala bencana yang ditimpakan di bumi ini, dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada dalam kitab dan dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Itu dalil pertama. Dalil kedua, katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Lalu apa yang qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Salah satu ayat 7 yang kita galakkan menghafalnya. Kemudian yang ketiga, firman Allah Taala lagi apa? Sesungguhnya kami menciptakan tidak sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Yang keempat, kita dah baca hari yang keempat. Yang kelima, ini kita malam ni kita baca ya. Tidak ada suatu pun yang makhluk yang ada di atas muka bumi ini melainkan baginya sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Taala. Baik. Yang keenam, hadis pula. 5 ayat Quran kemudian disokong lagi oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang hadis ni ya. Inna ahadakum yujma'u qalbuhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu fi dhalika 'alaqah misla dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghah misla dhalik thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun wa wallahu alladhi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha wa in ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayamalu bi'amali al-jannati fayadkhuluha. Hadis ini ada di dalam hadis 40 pun ada hadis ni, tapi ada berapa entah ya. Bahawa setiap kamu dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari. Ya, berupa nutfah. Nutfah tu artinya air mani.
Apabila pertemuan antara lelaki dan perempuan, maka melahirkan air mani. Kemudian air mani itu bertemu dengan benih perempuan selama 40 hari. Proses itu namanya nutfah. Kemudian selama itu juga menjadi alaqah, ada komposisi jadi darah, selama 40 hari juga. Kemudian selama itu juga menjadi mudghah, iaitu seketul daging. Darah tadi jadi daging, mudghah namanya. Lalu dikirim kepadanya malaikat dan meniupkan rohnya. Sudah ada jadi daging, mau ditiup roh tu, yaitu rezekinya, rohnya. Maka diperintahkan malaikat itu untuk menuliskan 4 perkara, yaitu rezekinya, makannya sepanjang hayat dia, berapa ribu buni beras umpamanya, berapa banyak gandum, berapa bubur kacang, semua ditulis. Surat tulis apa tu, rezekinya, sama ada halal ataupun haram, siap tu. Ajalnya, umurnya berapa tahun dalam dunia ni. Orang akhir zaman kata Nabi umurnya apa? Antara 60 hingga 70. Saya ni dekat nak 70. Dan 5 tu 70 lah. Maknanya dah maksimum tu. Tahu maksimum? Kalau gaji maksimum macam mana? Tak ada naik lagi lah. Itu 70. Bukan subsidi. Sudah lebih subsidi, lepas 63. Lepas 63 dah sampai 70. Itu subsidi lah tu. Sudah 70 lebih, bukan subsidi lagi. Itu namanya injury time. Tahu apa benda injury time? Masa kecederaan. Referee dah whistle tu dah ada di mulut, tak nombor print aja. Jadi mana yang dah 70 tu, get ready. Yang belum lagi jangan pula seronok penuh. Ni muda-muda tu, ustaz muda tu, jangan seronok penuh belum tahu. Baru lagi hari Jumaat sudah di taman saya tu ada seorang umurnya 36 tahun aja. Habis kerana buah pegang. Dia bukan kita. Dia mati ni bila-bila masa aja. Tentu Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Tuhan khabar dah. Kita kalau boleh janganlah mati. Itu yang nak lari tu Itu yang beri benar makan kopi cukup dulu lah. Lagi apa? Tongkat Ali lah. Lagi kopi jantan lah, kopi janda lah, makan majun Pak Tani lah, majun Intan lah, majun gajah mengamuk lah, majun apa lagi? Majun tupai jantan lah. Jangan mati lah tu, tapi mati juga. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Mana saja kamu berada, mati pasti akan menemui kamu, walaupun kamu berada di mahliga yang teguh. Faham? Kamu mati. When it is time for you to go, out you go. Tak boleh ditanggung. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai ajal mereka itu tidak boleh diposponkan walaupun satu saat, dan tidak boleh dimajukan walaupun satu saat. Sebab setiap umat tu ada ajal dia. Walikulli ummatin ajal. Kita pakai ayat tadi sama ada individu ataupun perkumpulan. Sama ada individu ataupun bangsa ataupun kumpulan ataupun sistem ataupun apa? Ataupun iyalah kumpulan yang ramai. Dah sampai ajal, habislah dia. Mungkin 54 tahun habis lah tu.